Assalamualaikum, saya wakil daripada kumpulan 4 DBS 2E akan membentangkan analisis isu-isu semasa tentang perlu logo halal atau logo haram. Ini merupakan nama ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Luqman Al-Hakim bin Anwar, Rashdah Hilmi bin Abdul Razak, Muhammad Indra Rafael bin Zainuddin, Muhammad Azharul Ikhwan bin Azhar dan juga Muhammad Khalas Zakwan bin Hamdi. Latar belakang logo halal. Penlibatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM dalam memberi pengesahan status halal kepada produk makanan dan barangan gunaan Islam di negara ini bermula pada tahun 1974 apabila Pusat Penyelidikan Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri memberi surat pengesahan halal kepada produk-produk yang memenuhi kehendak syarak. Bermula pada tahun 1994, pengesahan halal diberikan dalam bentuk sijil pengesahan berserta logo halal dan mulai 30 September 1998, pemeriksaan halal dilaksanakan oleh syarikat Ilham Daya iaitu sebuah syarikat yang dilantik oleh kerajaan pada 1 September 2002. Kerajaan telah memutuskan bahawa semua urusan pengesahan halal dilaksanakan sepenuhnya oleh JAKIM melalui Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam yang mempunyai hanya 28 jawatan. Dengan perkembangan pesat industri makanan di negara ini dan keperluan semasa umat Islam, maka pada 17 November 2005, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah meluluskan sebanyak 165 perjawatan pelbagai skim dan grid dengan nama baru Bahagian Hak Halal. Pada 2 April 2008, pengurusan persijilan halal diambil alih oleh Halal Industry Development Corporation. Di bawah merupakan logo Halal Malaysia. Pada pandangan saya, logo halal penting untuk memastikan makanan atau minuman yang dimakan adalah bebas daripada benda-benda haram. Logo halal ini bukan sahaja penting bagi masyarakat Melayu Islam, tapi penting juga kepada golongan niaga Cina kerana mereka ingin meluaskan pengeluaran produk mereka di Malaysia. Logo halal bukan hanya sekadar luaran, malah perlu dilihat dari segala sisi termasuk bahan yang digunakan dan kebersihan menurut konsep Islam. Sebagai pengeluar sesuatu produk makanan atau minuman, mereka perlu mengambil serius untuk mendapatkan sijil halal sekaligus membolehkan produk mereka dapat pergi lebih jauh dan diterima di luar negara, terutamanya Malaysia. Penggunaan logo halal ini ianya merupakan peranan yang sangat penting bagi pengeluar makanan dan minuman untuk meluaskan pasaran mereka ke luar negara dan terutamanya pengeluar yang ingin mengeksport produk mereka ke Malaysia. Ada juga segelintir pengeluar di Malaysia ini tidak mementingkan logo halal ini. Pengeluar makanan yang mempunyai sijil halal juga bukan sahaja mendapat keuntungan bisnes, malah turut mendapat pahala kerana mengikut tuntutan agama yang mementingkan kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan. Saya akan mengisikan pandangan tentang logo halal atau haram.
So pandangan saksi daripada pihak pengguna mendapati bahawa penggunaan logo halal JAKIM semata-mata pada sesuatu barangan tidak cukup untuk meyakinkan pengguna akan status halal barangan tersebut. Tapi tidak dinafikan bahawa penggunaan logo halal ini banyak membantu pengguna untuk memilih barangan yang mereka nak beli, sebab itu akan memudahkan pengguna untuk memilih barang halal lagi bersih. So diorang akan lebih yakin untuk memilih barang tersebut. Contoh sekarang ni banyak syarikat Cina yang menggunakan nama nama Melayu untuk menghilirkan rakyat umat Islam. So memang bagi saya memang penggunaan logo halal tu memang patut ada di zaman sekarang inilah. Yang keduanya adalah persepsi dan pandangan orang ramai adalah benda yang penting dan positif ke arah penambahbaikan sesuatu syarikat lah. Contohnya terhadap usaha penguasaan halal yang dijalankan oleh pihak JAKIM. Menurut sebahagian pengusaha industri kecil dan sederhana iaitu IKS, mereka tidak puas hati dengan pengurusan pihak JAKIM. Sebabnya dalam proses permohonan sijil penguasaan halal iaitu SPH, mereka mendakwa bahawa proses tersebut amatlah rumit dan mengenaskan dan juga terlalu ketat sampai perkhidmatan yang tidak berserta pengguna. Tapi memang pihak JAKIM kena wajib dan ketat dalam melaksanakan proses itu, kerana dalam Islam memang umatnya diingatkan wajib menggunakan barangan yang halal saja, sebab kerana dalam Islam itu dia akan menjadi apa yang kita makan semua akan jadi darah daging kita. So pilihlah barangan yang halal dan lagi bersih. Terima kasih. Cadangan penyelesaian berkenaan logo halal. Saya mencadangkan untuk membuat logo halal kepada 3 jenis warna, iaitu yang pertama, logo halal berwarna hijau, yang bermaksud 100% syarikat milik orang Islam. Yang kedua, logo halal berwarna kuning, iaitu syarikat milik kerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Yang ketiga, logo halal berwarna merah, iaitu 100% hak milik syarikat milik bukan orang Islam. Dengan adanya logo halal seperti ini, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang logo dengan sesuatu syarikat makanan itu. Hal ini juga dapat menolong pengguna membuat pilihan bijak tentang barangan mana yang lebih baik, bersih dan suci. Ini juga dapat membantu pengguna untuk membeli produk Muslim seperti kempen yang diadakan sekarang, iaitu Buy Muslim First ataupun BMF. JAKIM perlu perketatkan syarat sijil dan logo halal itu sendiri. Ini adalah kerana di dalam Islam menitik beratkan tentang pengambilan makanan yang halal. Dari segi penyediaan dan bahan mentah, pengguna juga akan berasa selamat dan tidak khawatir, disebabkan syarat dan logo halal itu sendiri tidak mudah diiktiraf sekiranya terdapat ramuan yang tidak dibenarkan di dalam makanan. Pihak JAKIM juga perlu lebih peka dengan pengusaha industri kecil dan sederhana, kerana pengusaha kecil ini tidak mampu untuk mengeluarkan modal yang besar untuk mendapatkan sijil halal. Jadi pihak JAKIM pula boleh membantu pengusaha kecil dengan mengenakan kos yang tidak terlalu tinggi untuk mengeluarkan sijil halal itu sendiri, dan menggalakkan mereka mengambil sijil halal dengan mudah. Di bawah merupakan sumber rujukan yang telah dilakukan oleh kumpulan kami dalam mencari bahan tentang
analisis isu semasa, perlu logo halal ataupun logo haram. Sekian, terima kasih.